Kepada Allah Subhanahu wa taala sangat sayang, sangat kasih kepada Nabi kita ni, tak ada dah daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling Allah taala sayang, tidak lain tidak bukan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kira Nabi kita dengan malaikat Jibril, Nabi kita lebih. Kalau kita kira Nabi kita dengan Kaabah, Nabi kita lebih lagi. Dalil di mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan anak Abdullah, lagi pula kita kata anak Abdullah ibnu Abdul Muttalibi, lagi pula ibnu Hashim ibni Abdi Manaf, ni satu orang yang lebih, satu orang yang mulia. Tak lain tak bukan Allah Ta'ala tidak menjadikan langit dan bumi dan arasy ilahi ini, semua ini tak lain tak bukan kerana Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kata di dalam satu ayat, katanya ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utus dan kami tidak latih dan tidak arah akan dikau ya Muhammad malaikatnya dan kecuali untuknya rahmat sekalian Allah. Jadi semua kita ni, manusia dan jin dan pula para malaikat Allah Ta'ala, daripada bukit dan bukau, daripada binatang, semua ni terrahmatnya, terdapat rahmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi satu orang yang mulia, satu orang yang dirahmati, satu orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tengok Nabi kita dengan Jibril itu lebih Nabi lagi. Tika mana ibu apa? Boleh kata Nabi kita tu lebih pada Jibril. Satu tika cuba kita tengok satu dalil, satu percemi dan tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam tika nak timukan semaya pada malam Isra' dan Mi'raj. Pada malam Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi kita duduk di Mekah, kemudian bertubai dengan borak dengan Jibril daripada Mekah mai sampai Madinah, Madinah mai sampai pada Baitul Maqdis. Apabila semaya di Baitul Maqdis, nak naik ke langit. Apabila nak naik ke langit, naik langit pertama, langit dua, langit tiga, langit empat, sampai langit yang tujuh. Sampai pada Sidratul Muntaha, sampai kepada arasy ilahi. Apabila sampai sana tu Jibril kata kana, ya Muhammad, pada jening, pada waktu ni, di antara kita berdua kena berbecek. Kena becek. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril ambil daripada bumi min Makkah ila al-Madinatil Munawwarah ila Baitul Maqdis, hingga sampai langit pertama, langit kedua tak bisa becek. Jibril pegangkan borak Nabi, naik terbang kalingan Nabi. Jibril dah besar, Nabi naikkan borak sampai langit dua, langit tiga. Tapi sampai di sana pada arasy ilahi, pada mustawa, ketika ni Jibril kata, Muhammad, pada hari ni, pada jening, kita dua nak pergi sekali tak boleh dah. Ni. Kenapa boleh kata kita dua nak pergi sekali tak boleh? Ini dalil kata Jibril itu pangkat dia lebih rendah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jibril ni kalau kita ada mengapa, kita ada ingat mari tu, semenjak daripada kita kecil-kecil lagi Jibril ni malaikat, lagi pula tua malaikat nombor satu sekali. Hija Jibril nanti turun wahyu, hija Mikail nanti waktu turunkan hujan dan rezeki, hija Israel nanti Israfil nanti siup sunah sangkala, hija bagi Israel nanti nyawa manusia. Jibril paling lebih digolongi malaikat yang 10. Jibril ni dikatakan dekwah dagu Allah. Tapi ketika nak temu dengan Allah Ta'ala ni, Jibril mengaku kata, Muhammad, hari ni jening kita dua orang kena becek. Pak Nabi pun tanyalah Jibril, sebab apa Jibril boleh kita saat ni tu kena becek, kena pecah. Bahkan kita mari pada bumi, mari pada siapa di bumi daripada Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Jibril kata, ya Muhammad, sekiranya kalau aku masuk di dalam cahaya 70,000 ni, nascaya tubuh badanku akan terbakar. Ni nak kata tak padan dengan Jibril.
Setara kedebel Jibril, waktu turun wahyu kepada setiap-tiap nabi, waktu turunkan hukum-hukum syarak daripada Allah kepada bumi, pada para rasul dan para nabi. Tapi pada ketika nak masuk di dalam nur, dalam cahaya nurun ala nur, 70,000 nur, Jibril nak masuk tak boleh. Jibril nak masuk tak boleh. Kalau masuk tu Jibril kata diriku akan terbakar dan akan hancur lebur. Sebab tak sapa. Diriku dan makam aku ni tak sapa. Mu seorang boleh masuk Muhammad. Ini dalil apa? Dalil Nabi kita tu lebih. Tuhan kata dah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuh akan dikau ya Muhammad. Kami tak ada arahkan dikau ya Muhammad bagi pada alam dunia, malaikat untuk jadi rahmat bagi seluruh alam. Pahada alam ibu apa? Alam ni lain daripada Allah, lain daripada zat Allah, lain daripada sifat Allah. Ini nama al-alam. Kita masuk dalam alam, jin masuk dalam alam, malaikat masuk dalam alam, batu sejid masuk dalam alam, tiang masjid masuk dalam alam, kipas angin masuk dalam alam, bukit-bukit semua masuk dalam alam, lautan dikatakan alam, air sungai dikata alam. Tapi Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala latih ini, utuh mari dunia ni jadi rahmat seluruhnya kepada alam-alam yang maujud ini. Tapi kita berasa dak buat apa di hari ini. Sebab itulah kalau kita duk berasa takut ni umat Nabi, tapi aku hari-hari tak biasa berselawat tak Nabi. Pas orang nak selawat tak Nabi, dia kena semaya. Lepas tu kalau dia tak semaya, dia tak selawat tak Nabi. Orang semaya pasti dalam semaya dia tiap-tiap waktu nak sebut nama Nabi. Lepas tu kalau dia tak semaya, dia nak sebut biana. Sebab dalam semaya kita ketika rakaat 2 baca at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Rakaat yang terakhir pun baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Tulillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas tu bacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masalah itu wajib kena baca dalam semaya akan selawat. Kalau tak baca selawat sah tak semaya? Tak sah. Tak pakai. Karena selawat ni dikatakan ruknun min arkanis salah. Satu rukun daripada rukun semaya. Siapa yang tak baca selawat tak sah semaya ya. Tak sah semaya siapa 100 rakaat pun tak sah. No ayat kata kedebel Nabi, hebat Nabi dengan Jibril nak masuk dalam 70,000 nak jumpa dengan Allah tak boleh. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh masuk dalam cahaya 70,000 cahaya demi untuk bertemu dengan Allah, nak menyambutkan tetangga semaya 50 waktu terhadap Allah. Tapi Jibril, setara Jibril malaikat yang hebat, malaikat yang besar, malaikat yang timur arahan daripada wahyu tu wahyu kepada umat dan pada nabi-nabi dan rasul, tapi nak masuk tak boleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hebat. Tuai hebat, selawat tah Nabi hebat, diri Nabi hebat. No ya setara mana diri Nabi hebat? Kuku Nabi api neraka tak makan. Juzuk Nabi api neraka mengaku ku tak boleh makan juzuk Nabi. Rambut Nabi, gigi Nabi, tulang Nabi, darah Nabi, semua ini api mengata ana haramun alaihi. Aku haram di atas juzuk-juzuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu orang panggil orang tak selawat dia rasa kedepek. Tak kedepek. Cuba ibu bapa tengok sendiri. Hadirin hadirat. Amo biasa ingat daripada Tok Yusuf Macam kata nama semua duk budak-budak dulu, muda-muda dulu duk ngaji ke Tok Yusuf Macam. Tok Yusuf Macam kata orang kita nak jaya 4 perkara. Orang nak lebih 4 perkara. Orang mulia 4 perkara. Mana orang nak mulia? Satunya, salah satu bagi seorang nak pangkat dia tu, kau sari, kau tinggi, kau sari, kau naik, kau sari, kau lebih. Kalau orang nego kau sari, kau nak tagay, kau sari, kau nak tagay. Mula-mula buka gedah leh ya. Lepas ada tu boleh buka gedah kau besar.
lepas dah tu boleh beli kereta, lepas dah tu boleh beli rumah, lepas dah tu boleh beli tanah. Ni nego nak tagih. Orang panggil nego nak tangi. Lepas tu kalau kita nak naik tangi dalam hidup kita di dalam dunia ni untuk nak pergi ke akhirat, 4 perkara. 1, orang ni semaya semua. Semaya semua lain daripada semaya fardu. Semaya fardu tu cerak dah kena semaya. Tapi semaya lain daripada fardu kau. Jadi kapit waktu saat ni semaya isya qabliyah ba'diyah. Usalli sunnatal isya rak'ataini qabliyatan lillah. Lepas semaya isya usalli sunnatal isya rak'ataini ba'diyatan lillah. Saja aku semaya sunat isya 2 rakaat kerana Allah qabliyatan, saja aku semaya sunat isya ba'diyah kerana Allah. Lepas tu lepas pada semaya sunat isya, semaya pula witir kalau kita Jakarta, malam hari kita tak bangun tahajud. Kita tak boleh nak bangun qiyamul lail, maka kita pakai buat witir lalu. Usalli sunnata muqaddimatil witri rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat muqaddimah witir 2 rakaat kerana Allah. Lepas tu makan semaya witir. Kemudian kata Mullah Tok Yasu kata kalau mung nak wijaya lah hidup mung, kalau mung nak nak tagih lah hidup mung, kalau mung nak nak martabat mumin auliya illah, nak jadi wali-waliullah. Apa makna wali? Orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Ni kita duk peling wali banyak lah ni, wala pun ada. Orang kita duk silap banyak dah hari ni. Kadang-kadang tok nenek ya hak pesing perah lah ya ta wali. Beli ni nak ayat sikit. Ada fok kita duk peling. Dia kata amo ni ada saka-saka, amo ni saka hala. Amo tanya dah dia, hala merah ke hala kuning, hala biru? Ni nak kecek buku ni sikit kerana ada banyak soalan duk mari. Baru ni minggu lepas hari ni seorang tu dia pergi jumpa ngamba. Jumpa ngamba. Pas dia pergi fubat ngamba tu banyak kali dah. Pas tu dia kata, pas kita duk pelak dia tu duk fubat tu, fubat pergi, fubat mari, fubat pergi. Pokoknya tak mau hingga. Orang lain hingga dah sekali dengan dia tu sehingga. Pas dia kata kita betul ni, kak duk main gapo ngabel. Duk main, duk sahabat ngapo atik. Pesing cucuh liling tik ke, lagi pula tak telur tik ke, ataupun tak liling, tak benda putih, tak telur ke guan. Dia tak dak pulau. Pulau putih kuning. Lepas tu bergetih. Lepas kita tanya kan nak buat lah tu, tak boleh. Nenek wali kita. Wali ke apa? Nenek kita jadi wali tu, dia suat beg tu. Lepas kita nak tanya, nenek demo ni, hak demo dek katanya ke apa? Hala. Hala tu ada berapa perkara? Dia kata dah hala, kita tanya ya hala demo hala merah ke hala putih, hala kuning, biru. Dia kata ya hala merah. Bulu baik kena. Dia kata bulu kok ditekak ni pada bulu. Pas kita tanya ya selaginya hala ni apa dia? Malaikatun ka malaikat ka? Hala ni minal jinni ka daripada jin? Au minal insi daripada manusia. Nak wifak kita faham. Sebab di hari ni fak kita akidah duk punah. Pegangan kita punah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu doa kita tak diterimakan oleh Allah taala. Semaya pun Tuhan tak terima. Kita doa Tuhan tak terima. Kita puasa Tuhan tak terima. Sebab kita duk pegang dengan hak tok nenek kita. Semaya dengan Tuhan tak. Allahu Akbar. Tapi bawa klik rumah cucuh liling, lepas cucuh liling nem tak telak. Gantung dengan Tuhan gatik. Lepas tu bergantung dengan benda-benda ni gatik. Lepas kita tanya, kalau kak duk main bet ni ngak ben, kak sahabat Tuhan tak ui. Sebab kak duk gantung Tuhan gatik, duk gantung benda-benda ni gatik. Pak kak tahu dak hala ni gapo dia. Hala ni bukan daripada malaikat. Bukan daripada malaikat Allah, bukan daripada wali, dia daripada al-jin. Sebab tu fak kita duk jadi keliru. Buku akidah kita duk jadi campur, duk jadi orang panggil keliru, duk campur aduk, tak tahu ke mana. Sebab tu amalan kita tak diterimakan oleh Allah. Sebab tu nak ayat sininya. Nak ayat sini hak boleh betul-betulkanlah. Hak boleh tasih-tasihkanlah.
Sebab khurafat ni orang panggil mari zami pak kita ni kerana tok nenek kita orang Hindu. Kita tahu dah. Kita ni usul asalnya kita daripada orang Hindu. Tok nenek kita duk main goyang kulit. Tok nenek kita duk main manora. Tok nenek kita duk main mokyong. Tok nenek kita duk main gapo silat. Tok nenek kita duk main dika. Ni daripada tok nenek kita. Sebab tu rumah kita goyang kulit ada, manora ada, gotu goni ada. Sebab orang panggil budaya daripada tok nenek. Kita tak ada nak nafi. Tapi apabila Islam tu mari, Islam itulah sebagai basuh proses waktu baik sikit demi sikit. Tapi nak kata Islam mari basuh pun tak habis lagi dalam darah-darah kita semua. Duk ada lagi. Tapi nak ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Tuhan bangkit dia. Apabila Allah Subhanahu taala bangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ni mula gonye. Dunia Mekah mula gonye, mula kocok orang Quraisy gonye kocok. Tapi malam dilahirkan Nabi malam 12, malam Isnin tahun gajah. Kenapa boleh panggil tahun tu tahun gajah? Karena pada tahun tu juga daripada Raja Abraha dia cita-cita nak ambilkan Kaabah, nak getak di Kaabah, di Taif di negeri dia. Kenapa? Karena Raja Abraha dia sangat deki, hasad deki kepada orang Mekah. Belum Islam lagi, qablal Islam, qablal bi'sati, belum pada bangkit Nabi. Nabi belum lahir lagi. Tapi Raja Abraha ia tak puas hati kepada orang Mekah sebab orang ramai pakat duk tawaf-tawaf Baitullah, semua orang pakat pergi di situ belakang. Gimana? Pergi Al-Kaabah. Karena Kaabah ni timbul belum pada lahir Nabi lagi. Kaabah ni siapa dia bina? Ialah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Kaabah belum pada bangkit Nabi, Kaabah tu tinggi sekadar 9 meter. Kita tengok dalam kitab Nurul Yaqin bagi Syekh Muhammad Al-Khadari di Dimashq. Dulu tu Kaabah tinggi nak sekadar 9 meter. Lah ni bukan 9 meter nah. Lah ni Kaabah tinggi 14 meter dan pula lebar ya saat ni tu lebih kurang 13, tinggi 14. Dulu belum pada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam dibinakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ialah Kaabah saat ni tu qadar 9 meter. Tinggi dia, luasnya lebih kurang 8 meter. Lepas pada tu mari kepada di Kaabah, mari aibah yang kuat sana ni, mari tembuhkan dinding Kaabah. Dinding Kaabah siapa jadi bergonyek, dinding Kaabah siapa jadi utuh. Sebab itulah orang-orang Quraisy daripada Hawazin, daripada Sakif pakat fikir nak buat lagu mana cara kita nak taslahkan Kaabah. Bukan nak bunga Kaabah, nak beki jadi kau jangan supaya rumah kita teh diribut, cabut bata 30 bakar, 30 ping tie nampak serong, latar pun cabut, dinding lagu mana kita nak taslah, lagu mana kita nak beki rumah kita. Supaya itulah apabila aibah tu mai tepuhkan Kaabah, maka orang Quraisy, orang Hawazin, orang Sakif lagi pula Ghatfan pakat fikir nak bekikan Kaabah. Apabila beki selepas pada tu, learning tinggi nak siapa 14 baik. Gitu kod ni. Deh. Apabila Raja Abraha ni belum pada nak beranak Nabi ni. Hari beranak Nabi tu riuh rendah. Pelita-pelita di kerajaan Rom mapuh. Pelita-pelita di kerajaan bagi Farisi pun mapuh bih. Nak tak kuat cahaya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Raja Abraha saat ni dia cerita nak pergi ambil Kaabah, dia cerita nak, aku nak ambil Kaabah ada di Mekah, aku nak ambil klik tak di negeriku. Supaya nak orang pakat ramai gatik mari negeri aku. Hak ni kita dengar belaka dah cerita ni. Lepas tu Raja Abraha akutkan gajah-gajah. Fil, bahasa Arab panggil fil, gajah. Akut gajah, kontak gajah dia mari kepada Mekah saat ni. Untuk apa? Untuk nak apa? Nak utuh Kaabah, nak ambil Kaabah, akut Kaabah, nak buat klik kepada negeri Taif. Tapi dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala apabila Raja Abraha tu nak ambilkan apa dia? Kaabah nak klik pada negeri dia, maka Allah Subhanahu wa taala hattakan burung layar. Hak tu sebut nak Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ni ayat ni. Semua ayat asbabun nuzul yang ada belaka. Cuma faham tak faham. Cuma reti tak reti. Ayat Quran semua ne puluh, ne ribu, ne ratus, ne puluh, ne ayat ni. Ada arti, ada maksud, ada belaka. Ayat ni pakai untuk apa? Ayat ni pakai untuk apa? Amo nak contohkanlah ibu apa. Misalnya orang kena api panas nak pakai ayat apa ibu apa? Amo biasa pergi budak kena api di punggung. Nak contoh dah. Budak tu yang hidup tak koleh ayah dia. Ayah dia buat koleh pagi-pagi kita kena tepung koleh. Mek tepung koleh saat ni tu dah, mak ya akik tepung koleh saat ni tak. Anak halus umur 3 tahun hidup lah tepung koleh. Masya-Allah. Bungung ni merah habis. Gelepala teriak doh teriak pagi malam siap tidur tak leh. Pamo ingat lagi mula apa mik kita benda baku. Amo duk ngaya, amo duk ngaji dia masa tu. Email kita pun sekali terik tu. Dah, amo duk ngapa mik hari tu, pagi kita tengok budak ni kena koleh. Kena koleh saat ni tu batak punggung dia jadi buruk. Jadi apa jadi berdeni jadi ngecuh nak air. Duk kepala dah. Ani nak ayat gapo kita nak guna ni. Sebab tu dalam Quran ada hikmah, ada ayat ni pakai masing-masing. Cumanya geti tak geti, pandai pakai ke tak pandai pakai. Supaya bajak untuk apa? Kapok untuk buat apa? Gaji untuk buat apa? Panah buat apa? Kadang-kadang nak buat panah belaka. Nak tebal kayu poteng dengan bajak. Tak? Nak paku rumah pun dengan bajak ya bukan. Mai cai. Ayat pun lagu tu. Pak budak ni kena koleh. Pamong dengan baba mik mula baba mik ni aku. Pergi satu rumah ada bomo sebelah balik. Paleh. Tak? Lepas tu tok bomo tu tengok Allah, masya-Allah budak ni kena koleh berpunggung jadi necuh habis dah. Lepas tok bomo ni kita tengok ambil kata jangan dok seka kepada rupa luar. Jangan dok tengok rupa luar orang ni nampak tertamada weh dia ni. Dia ni orang biak jangan. Orang ni tu hewi tak serupa lah kau. Orang ni nampak hebat tapi dalam rongong. Orang ni nampak tamada tapi hati dia molek dengan Allah. Dia minta gapo tu hewi. Amo tengok tok bomo ni tak ada pakai pini, pakai senai. Sirih pini kadang-kadang gobek gobek pok dok gobek. Tok bomo ni. Pakai pini biasa tengok Allah. Nah. Kita tengok asal tak boleh hati. Lepas tu dia tahu kena bila lagi ayah dia kata kena 2 3 4 hari dah. Pas dia pun mik pini si pini. Dah, hani kita tengok orang tamada jangan kira hati-hati. Ni dia duduk sini ni. Kalau sini molek ingin molek tu hati terima. Dok orang tak ada yang akak gitu hati terima. Sebab tu di hari ni kita nak proses nak uwi serupa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebab apa ya Tuhan wi tinggi ke dia. Makam dia bukan jannatul firdaus. Dia bukan jannatul naim, bukan jannatul muttaqin. Makam yang Allah Subhanahu wa taala letak Nabi Muhammad ni nama maqaman mahmuda. Tempat dan pangkat yang dipujikan oleh Allah. Bukan jannatul firdaus, bukan jannatul naim, bukan jannatul adnin, bukan jannatul salam. Pangkat yang Allah Taala wi pada Muhammad ni. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nama maqaman mahmuda. Tempat dan pangkat yang dipujikan oleh Allah tinggi daripada syurga firdaus. Tengok kita doa. Allahumma rabbahal pahbah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف. Lagi kita ingatlah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا. Memberilah akan sayyidana Nabi Muhammad ni. Sayyidana Muhammadan al-wasilah, dia jadi tangguh. Wal fadilah, dia orang kelebihan. Wasyaraf, dan pula dia mulia. Lepas tu wasyaraf wad darajatal aliyatar rafi'ah, memberi pada dia tu pangkat yang tinggi. Lepas tu wa ba'ashu maqaman mahmuda, membangkit Nabi Muhammad ni akan pangkat yang tertinggi. Kita umat Nabi duk wi tak wi molek.
Tak we kena ngamolek dengan siku hak tu ikro edih tu. Lepas tu budak saat ni hak panas saat ni kena koleh tiba apa. Tok bomo ambil ke? Ambil sipine yang mamuh. Belai-belai yo dok mamuh tu dah. Kita ke tepi wasa sejuk dah. Kan wasa sejuk wasa wak tu baik. Supaya kipas ni buka apa? Angin kipas tu mari. Patut bomo ni dok baca apa? Dok baca ayat. Tapi mau dengar ling macam mana? Qulna ya narukuni. Tapi tok bomo baca cerak tak cerak tapi kita tahu atau ayat tu. Orang tua kan lidah dia pun kurang nyagi pula orang panggil lidah dia dan gigi dia tak orang panggil tak butina gigi tak ada dia baca ya nak qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi ya ada kata-kata Melayu, ya ada kata Melayu dia hak timur ya terima bomo ya tu patut kata bahasa Melayu gapo gitu ni japi pasti dia masuk ayat qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Baru ni ada orang tanya, kulna kami berkata, Tuhan kata, kuni ya naru, hei api. Api mana? Api duk sekat langit, duk makan Ibrahim. Namrud ya lepaskan Ibrahim tak leh. Tinggi duk api. Cokeh Ibrahim tak gi. Cokeh dengan tentera ya tak gi. Tapi tok nujung bagi Namrud kata ya tueku. Nak cokehkan masalah Ibrahim masuk dalam api ni kena masuk gatik tangi pok dia. Kalau pok dia tak masuk walaupun dia tak ada apa, tak ada cokeh tapi kena masuk tangi pok Ibrahim. Bau-bau tu nak jetak. Hang panggil pok yang mari, pok dia pun pegangkan bau tu, maka pok tentera pegang, jetak lepas Ibrahim masuk dalam api, maka Ibrahim masuk dalam api sekat langit. Jibril turun mai pada langit tanya Ibrahim, "Ya Ibrahim, hei Ibrahim, mun nak minta tolong gapo Ibrahim?" Maka Ibrahim kata, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Ni doa Nabi Ibrahim. Memadai dan mencukupi akan daku oleh Allah. Dan Allah Ta'ala itu dikatakan sebaik-baik wakil. Orang yang menerima wakil yang paling baik ialah Allah. Lalu itulah apabila Allah Ta'ala dengar Ibrahim kata hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan pun kata kepada api. Lalu sebab api makhluk dia, Tuhan kata nak qulna, berkatalah kami yakni Allah, ya naru, hei api, kuni hendak jadilah engkau api bardan wa salaman ala Ibrahim, jadi sejuk dan pula jadi selamat kepada Nabi Ibrahim. Sebab tu nampak Ibrahim duk lapi nampak getah. Patu malaikat ambil buah inak, buah topah dalam syurga, beri pada Ibrahim, Ibrahim duk makan. Sebab tu fak kapal sia, kapal buza, dia kata kita mati kena bakar. Tengok Nabi Ibrahim duk lapi ya sejuk boleh makan buah anggur. Tapi nak ayat qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sebab tu ayat setiap ayat dia ada guna ya, ada pakai ya ibu bapa. Tapi kita kena mengaji, kita kena tahu asbabun nuzul supaya ayat kata Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian apabila Raja Abraha dia berakatkan dengan tentera-tentera raja dan tentera-tentera gajah dia nak akutkan Baitullah, nak waklik pada negeri dia, maka Tuhan kata nak alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuhan tanya Nabi kita, alam tara, adakah ya Muhammad engkau tidak lihat dan engkau tidak nampak? Alam tara kai, adakah engkau tidak nampak kaifa fa'ala, betapa kalakuan perbuatlah oleh Tuhan engkau bi ashabil fil, dengan orang-orang mempunyai gajah. Ashabil fil mana? Yakni orang yang mempunyai gajah. Siapa dia yang mempunyai gajah? Ialah kepada Raja Abraha. Abraha dia saat ni tentera, mewah dia, besar dia, hebat dia, agung dia dengan gajah-gajah. Maka ia mari pada negeri Taif nak akadkan masalah Baitullah, nak buat klik pada negeri dengan gajah-gajah. Hei Muhammad, mu tengok ke dak bagi keluarga dan orang-orang yang mempunyai gajah. Siapa dia? Raja Abraha.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Adakah menjadi akan tipu daya mereka itu saat itu di dalam kesesatan mereka. Mereka itu sesat ya Muhammad mu tahu dak. Mereka angin mereka, azab mereka, cerita mereka nak ambilkan Baitullah, nak ambilkan Kaabah, wak klik pada negeri dia, itu orang panggil cerita tipu daya mereka itu di dalam kesesatan mereka. Kemudian apabila dia motor akak sungguh berakak dengan tentera-tentera gajah mari masuk dalam kota Mekah saat ni nak ambil Baitullah, Tuhan kata nak tarmihim bihijaratin min sijil dah. Tuhan katanya alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayra, dan Tuhan akan utuh mereka itu tayran ababil. Apa tayran ababil? Yakni burung-burung layar. Kemudian burung layar ya Allah Ta'ala utuh. Ya Allah Ta'ala hatta untuk nak peracur Raja Abraha, dan pula nak peracur tentera-tentera gajah yang mari daripada Taif, mari nak akadkan masalah kota ni, Kaabah ni nak klik pada negeri mereka. Maka pada tu juga Tuhan kata wa arsala alaihim, dan utuh Allah dan Tuhan arahkan tayran ababil akan burung-burung layar ni tarmihim molota ia burung layar him akan mereka itu akan kumpul gajah ashabal fil. Tuhan hantarkan burung layar mari daripada langit, patu Tuhan hantar burung layar arah burung layar melotakan burung layar saat itu akan mereka akan ashabal fil bihijaratin min sijil, dengan toko batu dan anak-anak batu daripada neraka sijil. Ni takut ni. Patu amo pergi satu ketika mau duk jalan di pada Arafah dan Mina. Patu ada satu orang royak kata di sini Raja Abraha mapuh ni. Gajah bagi Raja Abraha mati di kawasan Mina tu. Apabila tentera-tentera gajah bagi Raja Abraha nak mari ambilkan kota Kaabah ataupun Baitullah ataupun Al-Ka'batul Musyarrafah, nak buat klik pada negeri dia dengan beratus-ratus gajah, tentera gajah, maka Tuhan lepas Tuhan hantarkan burung layar ambilkan toka batu dalam neraka sijil melota di atas gajah. Buka batu besar tangan besar kaki lepas turun kena tas gajah seko, gajah hancur terbakar. Kena tas gajah seko, gajah terbakar hancur. Maka gajah bagi Abraha ya jalan mari daripada Taif sampai kepada Mina, dia nak masuk ke kota Mekah untuk nak berangkatkan Baitullah dan Kaabah. Maka di situ burung layar lepas satu toko batu daripada toko batu daripada neraka sijil lota kena tas gajah Abraha dan pula gajah dia, maka hancur lebuh terbakar selalu. Maka ada satu orang tua royak masa mau pergi Mekah tu, dia tak kawasan ni, kawasan bagi Raja Abraha dan gajah dia mampu. Cuba mungkin tengok sini ada mau bau mau gajah tu mampu tu ada kawasan minum. Dah. Pas sebab apa boleh panggil Nabi tu beranak Malik Isnan. Tahunnya gajah. Amal fil. Nabi beranak yang berapa? Lailatul Isnain, Malik Isnan. Lagi pula dikatakan tahun gajah. Tahun gajah. Amal fil. Karena pada tahun ni sebab apa? Gajah bagi Abraha dia menuju kepada kota Mekah untuk nak mengangkatkan akan apa? Akan kota Mekah dan pula Baitullah buat klik pada negeri mereka. Dah. Apabila nak klik pada negeri mereka, maka dah ketika tu Allah Ta'ala utuhkan satu burung layar ambilkan toko batu di dalam neraka sijil, mari lepas mari lota kepada gajah-gajah mereka sampai hancur lebuh jadi nah habu tanah habis. Inilah sebab pucuk-pucuk Nabi kita beranak Malik Isnain, dan tahun Nabi beranak ialah tahun gajah. Ingat molek ni, kita dah ajar muka lain untuk anak-anak kita. Deh buat kita kena jadi masuklah hati anak ni. Nabi kita beranak ripa, namanya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalibi ibni Hashim ibni Manafin ibni Qusayyin ibni Lu'ayyin ni
keturuni bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi anak Abdullah anak bagi Abdul Muttalibi anak bagi Hashim anak bagi Abdi Manaf anak Qusayyin. Ni Nabi yang kita duk mengaku Nabi Muhammad ni kita wak makluk kerana Nabi Muhammad ni. Kita tak usah duk heranlah orang tak mau buat tu. Orang tak mau buat tu macam-macam duk kata dalam YouTube tu. Nak buat gano tu tak taufik hidayah dia, tak ada Allah lah. Dia duk balang dengan Nabi sendiri. Jadi dia jadi benci ke Nabi weh. Pelik ke? Wal iyazbillah. Orang wak makluk dia neteh, dia kata tak ada nah daripada syariah Islam, daripada hukum ni. Dia tahu tak leh lah walaupun orang ramai wak nah. Orang ramai sani wak makluk, dia tahu hak buku ramai tak boleh kira. Supaya orang ramai isap rokok tak boleh dia kira. Dia wak banding boleh weh, masya-Allah. Amo dengan klik tu loh. Tak ikat reti lah. Masya-Allah Allah. Ya wak banding orang wak makluk dia tahu ramai orang makluk. Lah ni ramai kan. Habis mari tak habis dah wak makluk di taning kita jalan taning. Kita kena terima syukurlah. Apabila di mana banyak orang selawat atas Nabi, di situ dia sejuk. Kampung tu sejuk, masjid tu sejuk, kawasan tu sejuk, kawasan tu dirahmati Allah Taala. Patu kata dalam hadis ketika kita duk selawat tu, sallallahu ala Muhammad. Roh Nabi sekali dengan kita. Walaupun Nabi duduk di Madinah, Allah Subhanahu wa taala hantarkan satu malaikat yang ada di atas kepala Nabi. Nanti diroyak kepada Nabi, ya Muhammad, ni dia mau duk selawat di Masjid Bahtera, Masjid Basawing ni. Ada malaikat duk cokoh atas kepala Nabi. Allah Subhanahu wa taala jadi satu malaikatun qaimatun ala qabri. Satu malaikat yang duk diri di atas kepala Nabi cacat. Nanti duk royak, demo ni selawat padamu ya Muhammad. Demo ni Muhammad bin Abdullah, Anu Zaidi apa? Husain bin Abdullah, Zakaria bin Zaid masalah. Duk selawat tamu. Nabi tahu sore-sore duk selawat atas dia. Lepas tu kata ulama dan hadisnya, jika kita duk selawat ni, roh Nabi mari selawat sekali dengan kita. Bagi kita tak sih. Pas ni kata orang selawat atas Nabi wak muluk ramai. Pas lah ni ramai habib mari. Habib daripada Morocco pun mari. Habib nu pun mari. Pakat mari selawat atas Nabi. Pas kita tak mujur kau ya zami-zami habib tak biasa mari. Lah ni habib pakat mari duk selawat mu kita. Fok kita pun sedangkan apa? Kita tak mujur kau. Nagi taning kita ni jalan taning naga rahmat duk sallallahu ala Muhammad macam-macam rahmat. Kalau dalam masjid Basawing duk selawat masjid Basawing rahmat. Lepas tu orang selawat lah sejak ni Nabi kena sore akhirat esok. Lepas tak say kan kita bodoh, bukan orang bodoh, kita bodoh. Tak bertanya, pia bodoh. Nabi kenal kita akhirat. Dengan Nabi tak kenal kita, mana bodoh nak jadi. Semua kata bodoh orang Nabi tak kenal. Nabi hak kenal, Nabi kenal orang selawat ni. Orang ni paling cerdik. Harta ya sekut dua kau. Ya wi kepada masjid. Buat makan untuk jamu orang selawat atas Nabi. Pas ni kawan ni. Ni orang panggil satu ibadatun wa ta'atun. Ni dia kata khairun. Ni dia kata satu ta'at dan amal kebajikan. Kita we jamu ke orang. Pas tak lebih kan? Jamu ke orang nak buat rumah tak ada, nak panggil dia mai rumah. Pas nak buat kita sore nak pakai 2 3 4 ribu. Pas 2 3 4 ribu mana baju anak lagi? Mana pamper anak lagi? Mana susu anak? Pas nak buat 3 4 ribu tak ada. Pas tu mai turun sejik 100 200 pakai buat ramai-ramai, boleh buat banyak juga. Pas tak lebih. Ha ni amalan kebajikan jamu orang Allahu akbar. Pas jamu kan buat selawat atas Nabi. Nak selawat atas Nabi, nak mengunjung Nabi, nak besar Nabi. Allah tak ada dah amalan yang paling molek, amalan yang paling baik. Ha tengok Nabi beranak tahun gajah. Tulak malam Isnin. Ha ni kita kena ingat. Malam Isnin di dalam bulan Rabiul Awal, hidup Nabi, lahir Nabi, malam apa? Malam Isnin 12, mati Nabi pun hari Isnin.
Bah Allah Ta'ala berjalankan Nabi malam Isra' dan Mi'raj malam 27. Kemudian Nabi SAW satu orang yang lebih. Kita wayak dengan Jibril lebih Nabi lagi. Dengan Mikail lebih Nabi. Dengan Israfil lebih Nabi. Dengan Israel lebih Nabi. Dengan malaikat lebih Nabi. Lepas tu kali kita kira dengan diri Kaabah lebih siapa? Lebih Nabi. Sebab semua benda-benda ni Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan dia sebab melalui Nuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala kata ana ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala firman pada satu ayat. May wa may yuti'illah, siapa yang taat akan Allah. Apa makna arti taat? Kita turut Allah, kita patuh Allah, kita tak lakah ajaran Allah, kita tak lakah perintah Allah. Allah suruh semaya, kita semaya. Allah suruh kita ngaji, kita ngaji. Allah suruh dengarkan selawat tan Nabi, kita dengar. Allah Ta'ala suruh kita masjid, kita mari. Ni makna arti kita taat, kita patuh, kita turut dengan apa yang diarah, apa yang disuruh oleh Allah. Dan kita turut ar-rasul war-rasul, kita turutkan Nabi. Siapa-siapa yang turutkan kita Allah dan dia turut cara Nabi, orang ini Tuhan kata nak faulaik, maka bermula mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, orang ni akan dia boleh duduk sekali dengan orang-orang yang dinikmati oleh Allah ke atas mereka. Siapa dia? Orang yang Allah Ta'ala menikmati minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang ni yang akan boleh duduk dengan para nabi, dengan para siddiqin, dan para syuhada, dan para salih. Ni makna kata kalau orang turut Allah Ta'ala saja, dia tak jadi lagi supaya kita tengatik la ilaha illallah. Kalau tak ingat kepada makna Muhammadur Rasulullah, kata di dalam satu kitab Faridatul Faraid, orang ni ngatik Yahudi. Perak ni. Yang ngatik ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ngatik la ilaha illallah, tapi dia tak silap pada makna Muhammadur Rasulullah. Maka kata di dalam kitab Faridatul Faraid bagi Syekh Ahmad bin Wan Muhammad Zain, dia kata ngatik lagu tu ngatik Yahudi dan Nasara. Hanya mulai. Kalau rasa dia mau tak sungguh kan, kita tengok lagi kitab Faridah sendiri. Sebab tu kita ngatik walaupun kita tak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, makna tu nasilah. Allah jua tu Muhammad pesuruh Allah. Kita tak kata Muhammadur Rasulullah, tapi dalam kata la ilaha illallah, Allah jua tu ingatlah Muhammad pesuruh Allah. Silalah hati, ingatlah hati, kata Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian ayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang taat ke Allah, orang ni juga taat ke Rasul. Orang ni taat ke Rasul, orang ni juga taat ke Allah. Sebab apa? Tengok ayat satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Apa tidak ayat ni? Kemudian ayat ni kata wa may yuti'illah war rasul, siapa-siapa yang taat kepada Allah dan dia taat kepada Rasul, orang ni juga dia boleh duduk sekali dengan para nabi, dia boleh duduk dengan para sadiqin, dia boleh duduk dengan para syuhada, dia boleh duduk dengan para salihin di akhirat nanti. Makna kata di akhirat Isa dalam syurga, orang yang duduk atas dunia ni dia semaya tak tinggal,
Sunnah Nabi dia buat belaka. Nabi semaya dah sunat qabliyah ba'diyah. Nabi nak semaya, Nabi bersugi. Nabi semaya tak gaduh. Nabi semaya takbir kena. Dia buat, dia taat ke Allah. Waktu kita Allah semaya jemaah, mari sejid, lepas tu dia tiru cara Rasulullah. Apa cara Rasulullah? Maya tak gaduh. Takbir dia wi molek. Takbir mi asmaya dia pun comel. Takbir pun molek, tak tangan pun molek. Ini cara Rasulullah. Orang buat apa? Taat ke Allah, turut cara Nabi. Orang ni dia boleh duduk dengan para Nabi di akhirat esok. Boleh duduk dengan para Nabi. Boleh duduk dengan para salihin di akhirat esok. Boleh duduk dengan para sadiqin di akhirat esok. Dia boleh duduk dengan orang-orang sadiqin di akhirat esok. Ibu apa? Hadirin hadirat, kita dah seduk dengan Nabi-Nabi dengan Rasul. Sebab tu ayat satu lagi kata, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tengok, ati'ullah, taat kamu akan Allah, wa ati'ur rasul, dan taat kamu akan Rasul. Faham oleh ayat ni? Taat ke Allah arti kata taat ke Rasul. Taat ke Rasul arti kata taat ke Allah. Tapi lihat belakang, wa ulil amri minkum, dia tak ada kata ati'u ulil amri minkum. Ayat kata kata wa ati'u ulil amri. Cumanya wa ulil amri atas pada kata ar-rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri minkum. Tak ada lagi pada lafaz ulil amri tu wa ati'u. Apa arti kata? Nak ayat tu wajib taat ke Allah, wajib taat ke Rasul. Taat ke Rasul ialah taat ke Allah, taat ke Allah ialah taat ke Rasul. Tapi pemimpin belum tentu lagi. Wajib taat pemimpin sekira-kira pemimpin tak nyeleweng, tak jadi gelicih daripada jalan Allah, jalan Rasul. Ketika ni wajib kita taat kepada Allah dan kepada pemimpin-pemimpin kita. Adapun kalau pemimpin kita nyeleweng daripada garisan Allah, daripada hududullah, daripada sakatan Allah, daripada sepada Allah dan Rasul, maka tak wajiblah kita makmum taat kepada pemimpin. Faham ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Tengok wa ulil amri, tak ada kata wa ati'u ulil amri. Ini boleh pakai kata taat ke Allah wajib, taat ke Rasul wajib, taat pemimpin wajib, tapi ada kat sekira pemimpin tidak nyeleweng daripada jalan Allah dan jalan Rasul. Sebab ada yang kata la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak jenis taat bagi satu makhluk untuk deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita kata tok email kita, tok khatib kita tak turut cara Allah, tak turut cara Nabi, maka ketika ni tak wajib kita turutkan tok email kita dan tok khatib kita. Tu nak ayat kata orang-orang mana dia taat kepada Allah dan taat ke Rasul. Ada satu hari orang tanya, Quran dengan Nabi ni hak tula ke hak lain-lain? Dia mau tanya Nabi dengan Quran ni hak mana? Ada orang tanya satu Quran dengan Nabi ni hak mana? Quran ni kena ke Nabi ke? Quran ni kena kepada Nabi ataupun Nabi kena pada Quran? Quran ni satu buah kitab yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dalam Quran ni duk royak tertengi masalah hukum-hukum Allah. Kalau kita mengajinya orang panggil Quran ni dikatakan dah satu perkara yang tertulis di dalam ni. Lepas tu duk royak tertengi hukum Allah, 10 juz awal duk cara hukum-hukum ni. Lepas tu ada kisah-kisah dalam Quran. Lepas tu kalau kita nak tengok Quran jalan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika laku akhlak Nabi, perbuatan Nabi, cara senyum Nabi, cara makan Nabi, cara Nabi duduk dengan isteri, cara Nabi duduk dengan anak, cara Nabi muamalah dengan sahabat, semua ada dalam Quran. Sebab tu dikatakan Muhammad ni Quran jalan. Kalau nak tengok Quran jalan, mu tengok Nabi Muhammad. Kenapa? Sifat dan ukara-ukara, perkara-perkara yang sebut di dalam Quran semua ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu ayat. Katana ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguh engkau itu ya Muhammad la'ala khuluqin 'azim,
ialah satu orang yang ada di atas akhlak-akhlak yang terlebih, akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak yang comel. Ning di dalam ayat yang mengatanya dan firman Allah Subhanahu wa taala ta, wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguh engkau itu Muhammad satu orang yang bersifat dengan akhlak-akhlak yang tersempurna. Lepas tu mari pada hadis Nabi katanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguh dibangkit akan daku oleh Allah Ta'ala ni supaya aku nak mesempurnakan yang mulia-mulia daripada akhlak dan pula akhlak sumpan kita, perangai kita. Sebab tu orang perangai baik walaupun tuan hudur sudah tengok. Tapi kalau orang ni jangan comel harta banyak tapi perangai sekurang ketuk tak lagi. Jangan tuan hebat, tuan duit banyak tapi perangai huduh, orang tak kena juga. Tapi orang ni kita susah, kita kata dia umur tak seredar ya, dia tamada ya, mutu garik-garik yang main sejik, tapi akhlak dia semacam akhlak Rasulullah, akhlak yang molek. Jumpa dengan orang assalamualaikum, jumpa dengan tengah jalan assalamualaikum, tolong orang, bantu orang. Kecek tak biasa kasar, kecek tak pandai huduh ke orang, kecek tak pandai jahat skor ke orang. Allah, orang ni akhlak molek. Ibu bapa di hari ni kena baiki akhlak masing-masing. Kita tengok kepada akhlak Nabi, pak kita mai tengok akhlak kita. Nabi cermin kita. Kita tempat yang kena suluh dengan cermin Nabi. Sebab Tuhan kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguh adalah bagi Nabi kamu, Rasul kamu ni uswatun hasanah, ada contoh teladan yang terbaik. Mu nak tengok cermin hak molek, akhlak molek sebagai cermin kita, kena tengok Nabi. Tengok Nabi duduk dengan isteri lagu mana, Nabi makan lagu mana, Nabi minum lagu mana, Nabi tidur lagu mana, Nabi jalan lagu mana, Nabi kecek dengan orang lagu mana. Ini akhlak Nabi. Nabi makan, Nabi bismillahirrahmanirrahim, Nabi baca bismillahi wa ala barakatillah. Lepas tu Nabi bacakan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Nabi mi'at laglah maka dia minum setengah, dia tak nyawa laglah. Lepas tu dia minum trik dua tegak. Lepas tu minum trik tiga tu Nabi minum dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan kita makan nasi ambil tangan kiri, kita letak lagu tu nak pada tangan kanan. Sebab Nabi suka pada al-yumna, suka pada tangan kanan. Semua kerjaan Nabi suka kepada menganan, jalan lek kanan. Kalau Nabi tidur lek kanan. Kalau Nabi makan lek kanan. Nabi masuk sejid, masuk kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau masuk jamek, Nabi masuk lek kiri sebab tempat cemar, tempat tak molek. Nabi masuk kaki kiri, tubik kaki kanan. Ni benda je sikit-sikit, benda je halus-halus, tapi kena buat amal tu payah. Kadang-kadang masuk jamek tak kaki kanan, kadang-kadang tubik kaki bawah kaki kiri, tak ada kira kita. Lepas tu nak Tuhan kata dah, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa dia nak duduk dengan para nabi, siapa dia nak duduk dengan para sadiqin, siapa dia nak duduk dengan para salihin, siapa dia nak duduk dalam syurga dengan para syuhada, dia kena turut Allah dan dia kena turut Nabi, kena turut cara Nabi. Pak kita tahu dah duk cara learning hari kelahiran Nabi pada malam Isnin bulan Rabiul Awal tahun gajah. Ayah Nabi nama Abdullah, ibu Nabi nama Aminah. Nabi duduk di Mekah saat ni tu berapa tahun? 50 tahun. 53 tahun Nabi duduk di Mekah. Lepas pada tu Nabi hidup kepada Madinah dan 10 tahun lebih kurang. Ini hidup Nabi. Tapi cara Nabi kita tengok cara lagu mana. Apa tu kita taat Nabi setara mana? Apa tu kita besar Nabi bapa. Apa tu kita royak dah saat ni orang nak jaya 4 perkara. Yang pertama, semaya tak tinggal. Semaya apa? Semaya fardu 5 waktu juga. Lepas tu semaya sunat kapit waktu. Lepas tu semayakan duha, semayakan isyraq, semayakan awabin, semaya zawalus syamsi, semayakan apa witir. Kalau orang ni jaga semaya, salah satu daripada 4 dia boleh berjaya. Yang kedua,
Orang ni maya tak kuat no, baca Quran semua. Quran Malaysia ana al-laila wan nahar. Malaysia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Quran mo. Kadang-kadang orang ni amal Yasin hak mo. Duk Yasin. Duk Yasin. Duk Yasin. Malaysia Yasin. Malam 3 kali, tengah hari 3 kali. Yasin semua. Kadang orang ni amal apa? Amal dia tu baca Waqiah tak berhenti. Deh. Amal Quran. Kadang orang ni baca iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Baca Quran. Yang ketiga. Yang ketiga, orang ni baca selawat tah Nabi. Semaya dia tak kuat mana, baca Quran pun dia tak kuat mana, tapi dia saat ni tu apa dia? Baca selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selawat sama-sama. Deh. Mula-mula semaya semua. Yang kedua baca Quran semua. Yang ketiga dia saat ni selawat semua. Deh. Yang keempat dia tu semaya pun tak ada kuat mana. Lepas tu kita kata sunat pun tak ada kuat mana. Quran pun tak ada kuat mana. Ataupun selawat tah Nabi tak ada banyak mana. Tapi dia rajin sedekah. Ni salah satu juga. Tengok Abdul Rahman bin Auf. Dia ni orang panggil belum pada mati tu hari royak dah. Dan Nabi royak tu dia tu masuk syurga dah. Berapa orang al-mubasyirin bil jannah? Orang-orang yang diberita kesukaan oleh Allah Subhanahu wa taala belum pada mati, yakni masuk syurga. Makna tak boleh laising daripada Allah taala belum mati lagi. Dah, Tuhan kata syurga dah. Supaya ni Jibril main langit, main royak ke Muhammad, royak ke Nabi. Ya Muhammad, mengoyak ke Abu Bakar. Kata Allah Ta'ala kisalah dia. Siapa setahun ni? Tuhan sendiri kisalah kepada Abu Bakar. Melalui Jibril royak ke Nabi, Nabi royak pada Abu Bakar. 10 orang. Lepas tu Abdul Rahman bin Auf salah satu daripada 10 yang belum mati dapat berita kesukaan daripada Allah. Kata yang masuk syurga dah. Siapa dia? Tengah pada Abu Sabak Pak, Abu Bakar, Umar, Ibn Khattab, Uthman, Sayyidina Ali. Lepas tu dia lagi Abdul Rahman bin Auf. Dan pula daripada siapa dia? Umar bin Abi Hasan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pula daripada Sa'id. Lagi pula daripada siapa dia lagi? Daripada Amir Ibnul Jarrah. Ini salah satu daripada orang yang dapat masuk syurga Allah belum pada mati. Allah Ta'ala royak dah kata dia masuk syurga. Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Ibn Ali bin karramallahu wajah. Dan pula siapa dia lagi? Daripada Abdul Rahman bin Auf. Dan pula daripada Umar dan Ibn Aus. Lagi pula daripada Sa'din bin Abi Waqqas, daripada Sa'id. Lagi pula bin Zaid. Lagi pula daripada Amir Ibn Jarrah. Ini salah satu daripada orang-orang yang mati tapi belum nak mati, beritaan kata masuk syurga belum pada mati. Pak kita nak tak lagu ni? No. Tanya nak tapi payah nak boleh. Tapi kita tak boleh setara tu pun tak ada apa lah ibu bapa. Asal kita klik ke akhirat ni, Nabi kenal kita. Nabi kenal cerita ni umatku ni. Karena nampak lak di dahi dia bekas selawat. Nampak lik di dahi dia bekas selawat. Ketika ia nak terjun dalam dengan kau malaikat nak pergi dengan kau, Nabi takar dia malaikat. Aku tengok demo ni macam umatku ni. Kenapa? Nabi kata aku kenal tengok di muka dia ada selawat di atasku. Inilah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kalau kita mati nak duduk sekali dengan Nabi. Kalau kita mati sikit lagi akhirat nak duduk dengan para sadiqin, kita nak duduk dengan para salihin, para syuhada. Di hari ni kita kena taat ke Allah dan kita kena taat ke Rasul. Tuhan kata, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Hak kita doa oleh semai sama.
ihdinas siratal mustaqim. Hei Allah, hidayatlah kami, tunjuklah kami siratal mustaqim, akan agama yang betul, akan jalan yang betul, akan agama yang sebenar. Mana jalan sebenar? Kita dah doa dah nak hari. Berapa belah kali? 17 kali saya kita kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim ni jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan bagi orang-orang yang engkau menikmati Allah, daripada para nabi, daripada para sadiqin, daripada para syuhada, daripada para salihin. Hak kita ada doa hari-hari. Bah ayat lain kata wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Orang yang taat ke Allah, orang yang taat ke rasul, orang ni dia boleh duduk dengan sekali para nabi, para syuhada, para sadiqin, para syuhada dan para salihin. Maka kita bakal bina. Kita nak bakal mengajak buat apa? Kena pakak mengajak mari sejik, pakak heret mari sejik, pakak nasihat mari sejik, pakak kecek dengan fok-fok jatuh semua, pakak wi ramah sejik di mana? Di bahasa wi ni makna kata wi hidup jemaah seramah-ramah. Dah hidup seramah-ramah dengan semaya jemaah kita pun hidup nak seramah-ramah di masjid nah. Bahasa wi ini supaya kita dapat berkat dan kita apabila mati sikit lagi kita boleh duduk dengan para nabi, dan kita boleh duduk dengan para syuhada, dan kita boleh duduk dengan para sadiqin dan para salihin. Siapa yang nak akhirat esok apabila nak syurga esok amun nak ayat sikit. Tapi orang-orang mukmin kalau masuk neraka, dia masuk neraka belah atas tu. Neraka Jahannam. Dia mau ada tanya satu buruh. Neraka ya be anda neraka. Neraka ni ya belah atas. Ya 7 butir. Neraka Jahannam ni neraka duk tinggi, duk lapis atas. Orang panggil atas. Neraka sakak duk bawah, neraka sa'id duk bawah pada neraka Jahannam. Lepas tu kata tok guru, ada orang tanya tok guru, kata neraka Jahannam ni neraka mana? Tok guru jawab kata neraka Jahannam ni neraka hak nak celup orang mukmin duk tah dunia hak tinggal semaya. Ataupun ya semaya, maya ya tak ingat pada Allah. Semaya dia lalai dengan Allah, semaya dia tak khusyuk dengan Allah, orang ni akan diteluk dalam neraka Jahannam. Lepas tu neraka Jahannam ni dia duduk mana Jahannam ni? Dia duduk bawah titik sirat. Apabila benda kita kena periksa, kena hisap di padang mahsyar. Apabila hisap dah di padang mahsyar, situlah tempat serabutnya. Tak cuk lagi, lepas hisap tak cuk lagi. Oh, duk tunggu situlah petang malam siang beribu-ribu tahun pun ada. Beratus-ratus tahun pun ada. Duk situ. Pas hisap sore-sore. Pas orang semenjak tu ada lagi siapa Nabi Muhammad berapa ribu juta. Pas tu hitung sore. Nak lepas situ kena lakah titik sirat dulu. Nak pergi ke syurga latah titik sirat. Pas tu ada neraka di bawah nama neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni lah tempat ya Allah Ta'ala ambil orang mukmin teluk lah tu. Kalau orang ni neraka ke Tuhan, duk tah dunia dia tak semaya, duk tah dunia dia tak taat Tuhan, duk tah dunia dia tak ikut cara Nabi, orang ni Tuhan teluk dulu dalam api neraka Jahannam. Itu kata tu. Lepas tu neraka dia kau bawah bukan kau ringin lah. Kau bawah kau teruk. Kau bawah kau teruk, azab ya kau teruk. Tapi nak masuk neraka bawah, dia kena lalu kepada neraka Jahannam. Pintu dia duduk di Jahannam. Lepas tu kau patak supaya kutai. Supaya penjara, ada penjara gelap. Penjara gelap tak boleh nampak matahari, nampak le ya. Pakai nasi lepar. Kau tak nak lepar pun pakai kutik, makan kutik. Tu orang panggil gok gelap. Akhirat esok gok hak patak, neraka hak patak bukan kau rengeh, kau teruk. Kau dahsyat, kau azab. Tuhan buat bukan kau rengeh. Sebab itulah kita saat ni tu nak masuk sekali dengan orang-orang beriman. Kalau kita nak duduk dengan sekali nabi-nabi, maka kita buatlah taat ke Tuhan, kita patuhlah kepada Allah, kita buatlah apa yang dititah oleh Allah dan kita tinggal apa yang dilarang oleh Allah. Lepas tu kita turut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata dah wa may yuti'illah war rasul
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang patuh ke Allah, Tuhan kata mai sejid ya mai sejid, Tuhan kata mai maaf ya mai maaf. Orang ada ceramah sejid ya mari, orang buat perhimpunan sejid buat mari, orang ada ceramah ya mari, orang buat perhimpunan halqah ya mari. Orang ni taat ke Allah, ya ikut cara Nabi, orang ni akan boleh masuk syurga galingan nabi-nabi dan para sadiqin, para syuhada dan para salih. Kemudiannya ibu bapa yang dirahmati Allah dan hadirin hadirat, kita nak wei ke mana karatlah hati kita tu baik. Kalau kita nak wei karatlah hati kita tu baik, kita kena banyak selawat tak Nabi. Ni karat je tak tu baik, ni karat duk dalam hati ni. Kadang-kadang karat je deki kat orang. Kadang-kadang karat je tomah tuduh kat orang. Kadang-kadang hati je sebab je dosa banyak minum arak. Karat je timbang kawa, minum air ketung banyak, minum ubat gila banyak, makan arak banyak. Karat tu orang panggil karat hati. Lepas tu karat hati dia nak wei tu baik je nak buat guan. Dengan zikir Tuhan kata dah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jaga-jaga ya Muhammad, dengan mengingatkan Allah ni dapat menetaplah hati-hati kamu. Orang yang serabut, orang yang susah hati, orang yang karat hati, orang yang camah hati, orang yang zulmah hati, dua perkara. Yang pertama lepas maya ia kena la ilaha illallah. Kena kata tidaklah. Ni pas maya assalamualaikum, assalamualaikum bakit punggung lalu tak ada nak doa, tak ada nak wirid, tuan nak berkat. Tanya kerana boleh berkat, ku tak berkat. Pas maya bangun lalu ke salat, pergi lalu. Kena tanya diri, kerana demo tu ku tengok berkat ya, wak gapo pun mudah jaya, nego mudah jaya, tok apa mudah jadi, anak ya jujuh lah kau. Kerana anak ku tak reti saya kau buta ni. Pas nak tanya demo pas maya ni assalamualaikum, assalamualaikum, bangun pergi lalu kan, baca duduk wirid-wirid. Ngatik ke dak? Amo duk tengok banyaklah sejid-sejid tak ada atas bahasa wing ni ramai kau dak. Orang baca wirid pas maya. Tengah-tengah sejid tak imi tak boleh doa panggil. Dia doa panggil makmum bericing. Tak imi assalamualaikum, assalamualaikum, tak imi nak doa lalu dah. Kalau tak imi tak doa bericing, nak amu. Terus bericing. Ibu bapa dah. Kalau kita nak wi berkat kampung kita, nak wi jadi, sebab tu orang dulu kata tuah kampung. Yang kau kampung nak tuah biar ada nak orang tua lah kampung dak tuah kau. Sebab kau kampung lah ni banyak cah belah. Sebab kau kampung lah ni tak ada rahmat. Sebab tak ada tua kampung hak jadi berkat. Pas tua kampung nak jadi berkat melalui amalan tua kampung tu yo wak gapo. Han. Kita dak fikir kerana kampung kita banyak cah Kerana kampung kita banyak balah Kerana kampung kita tak kena mungkok toko kok ni nak satu tak boleh, nak stok fikrah tak boleh. Sebab tua kampung tu wak amalan. Tua kampung wak amalan dak. Tok khatib, tok bila, tok imam, tok kamakan tu wak amalan dak. Kalau kita nak wi kampung kita jadi satu, kita nak wi kampung kita jadi stokor, kita nak wi kampung kita jadi maju, kita kena buat apa? Fok-fok kita ni dulu wi hidup amalan. Ya tak ada dah kata duk-duk mari nak timbul rahmat, duk-duk nak mari timbul berkat dengan tak ada amalan, ya dah. Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak jadi nabi, nak terima peringkat nabi ba'dal bi'sah, nabi kena pergi tapa di gua Hira dulu. Nabi kena pergi mengingati di gua Hira dulu. Nabi kena pergi cuci diri di gua Hira dulu. Baru nabi tu Tuhan angkat naik kawah an-nubuwah, naik jadi ke nabi bukan semata-mata duk nak jadi nabi. Pergi basuh diri tu, suruh basuh di gua Hira, dua amal di gua Hira, duk buat amal di situ, duk ingat Allah Taala di situ. Lepas tu di kampung bahasa wing ni nak we jadi berkat, nak we jadi rahmat, tok se jadi pucah dalam kampung, kena bawa amalan. Penting kali tua kampung. Pas tu orang kampung di pas maya kena hidup wirid. Kada 5 minit, 10 minit kena hidup. Bau kampung kita nak tarik rahmat. Ibu tarik rahmat bukan kecek. Ibu tarik rahmat bukan kecek pandai. Ibu tarik rahmat bukan terima bijak. Ibu tarik rahmat bukan terima pandai kecek, pandai baca.
Ibu tarik rahmat. Orang ni duduk dalam kampung, dia rajin buat amal, dia jaga amalan sunat, jaga amalan Jumaat, jaga amalan Quran, jaga amalan selawat, jagakan amalan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tuhan kata dah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik umat dah, tapi kamu dikeluar untuk manusia, untuk jadi naf'at manusia, tapi kamu jaga kau tak menyuruh manusia dengan kebaikan, lari manusia dengan kejahatan. Ini kita kena fikir. Ibu tarik rahmat, duduk di selawat kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pasti ibu apa nak yaksanya jiwa amal selawat Fatih. Kita baca selawat Fatih nak royak pada orang Basawi, baca so ya. Belalah kita tak ada buat amalan lain, tapi jangan ambil amalan ikut orang, ikut roh, ikut dia. Yang ini panahan berapa? Dah banyak ada kita mengamuk tu dia jadi apa? Dia jadi sawe. Dia jadi kan kacip dah. Panah. Orang tua dah baru ni. Mari sebelah balik menara. Jadi panah tak nak dah. Pak kita tanya ya mokcik. Mokcik dah buat amal apa? Dia tahu buat amal belaka, hak demo royak dalam YouTube ni buat amal belaka. Ikut demo tak ni hingga ubah jadi ubah buat amal. Demo ya tak ni jadi buat amal. Siapa tu yang tahu nak duk? Duk jadi gelisah, malam tidur tak jendera, menyocok kaki, menyocok tubuh, menyocok kepala, nak tidur tak boleh. Sebab apa? Banyak amalan terlalu. Banyak amalan doa. Lepas tu, cara buat amal, dia tak boleh buat amal ikut dia. Mihak tu buat amal, esok buat amal lain pula, lusa buat amal. Ya bukan. Hak ni kita kena terima ijazah dengan Tok Guru molek. Sebab tu Tok Guru kita kata, mu nak terima amalan, mu kena ada emas pula. Baru jadi berkat, kena jabat saleh dengan Tok Guru. Bukan mu duk gimbik ikut dia, ikut dalam ni, baik dalam surat ikut dia. Hak ni duk panha dia hari ni ni. Amo tak ada nak kata apa ni, tapi nak royaknya fok-fok kita semua ni nak ambil amalan, nak buat amalan, kena wi ada sanad, kena wi ada silsilah, kena wi ada hubungan. Tengok hadis ada sana, ya kena ada sanad dia, ya kena ada talian dia, ya kena ada silsilah dia. Lepas tu Tok Guru kata, kalau membuat amal tak ada berguru, seolah kata kapal menduk tengah laut, tak ada kali. Hak tu hidup panah tu tak ada kali. Misalnya ikan penuh dalam kapal, nak pergi jual kepada teka ni, tokai ni, tak boleh kita tak kenal. Tokai nak jual ke mana? Tokai tak kenal kita tak kenal ya. Nak turun kalian ni, kita tak kenal kau tokai nak ambil mahal ke murah kita. Jadi orang yang buat amal tak ada berguru, tak ada ijazah, tidak ada sanad, tidak ada silsilah, orang ni seolah tahu buat amal kapal duduk tengah laut, tak tahu nak pergi kalian mana. Sebab tu ulama kata, man lam yakul lahu syaikhun fasyaitanu syaikhun lahu. Siapa yang buat amal ngaji tak ada tok guru, orang ni setel lah tok guru ya. Lepas tu banyak tu duk jumpa mari paborana kita berasa orang duk turut lek lakai kita. Apa kadang-kadang kita buat amal supaya orang duk dengar kita. Kadang-kadang kita turun tanah supaya orang duk turut kita. Ni macam-macam ni. Masalah duk mari lah kampung fok kita. Ni duk mari dah hari ni. Bukan hari seminggu tu kena ada. Apa kerana kita buat amal rasa orang ada tapi kita khodai ke apa ya tak ada sudah khodai. Pak kita tanya khodai apa? Khodai malaikat ke khodai jin? Mu nak tahu tak khodai tu khodai apa? Ya khodai ni ada dua, ada khodai jin, ada khodai malaikat. Pak mu nak jadi khodai jin ke khodai malaikat? Kau rasa nak pakai khodai tu gimana jadi mudah tahu. Ada yang nak buat kena apa? Kena faham molek tu khodai dok pakai khodai apa? Kalau khodai jin tu yang akan tipu mung satu hari. Lah ni muak bak ngaya ya tolong mu nak gapo ya ke cari. Mu nak duit dia motor, mu gimbik duit sikit. Aku nak makan. Dia gimbik. Hak ni duit dia motor ku tahu duit 30,000 lepas dua dia. Tengok ada 20,000. Pion meh. Ni jin meh. Fok pera jin tu. Pas kalau Malaysia fok pera toyo. Gapo fok pera toyo? Fok pera pumang tho.
Ya sang kumantong ya, mungkin duit dia motor 2-3 ribu dah, mungkin dia tu 1,000. Lepas tu dia motor kubur 30,000, dah 29. Aku kubur 25, tinggal 20. Pia dak ambil. Ni jing. Satu hari amu ada, satu hari amu pergi mau amin Kota Baru. Masa kita budak-budak dulu, masa muda-muda duk ngaji pondok lagi. Pergi mau amin Kota Baru, mula amin ni orang berkat, lepas tu orang ada ngaji gapak ada MK. Ada satu orang mai jumpa dengan dia. Dia kata, Amin, duit amba ni hilang semua, ya tak. Kadang-kadang taruh 30 tinggal 20, taruh 10 tinggal 5, ya tak. Pia duk ambil, tanya kawan anak tak biar ngaku, tapi tanya anak tak ada ambil. Anak tak ada ambil semua, tanya tak ngaku sebab tak ada ambil. Amin kata, takut-takut demo hak mu tak nampak tu mari ambil. Ya kata. Pia hak kita tak nampak. Jing mari dak ambil duit kita. Pas kita taruh duit tu kita baca dah. Pas duit ikut dia moyak dalam klik dulu duit kena taruh molek, kena tindai molek. Moyak dah itu. Orang mana taruh duit tak molek, orang tu duit tak duk dengan dia. Duit lari pada dia mak. Betul ke? Duit lari pada dia, rezeki tak duk dengan dia. Kalau dia meroyak dah dalam klik hak lepas dah, nah duit kena teratur molek. Raja sama raja kena tok molek. Ni duit yak keteng, hak ni 100 duk lek ning, 100 lek ni duk lek ning. Hak ni dah salah satu daripada duit tak mau duk dengan kita. Cuba tengok orang duk keteng duit tak lekat orang ni. Walaupun dia kerja boleh berpuluh-puluh ribu, tapi duit dia tak lekat dengan dia. Sebab apa? Sebab dia tak cara taruh duit. Sebab tu penting bapak jangan buat main-main. Karena aku kerja boleh 30-40 ribu. Bawah hujung boleh habis tahu tu gimana. Tak tahu kubur mana duitku. Kenapa? Karena duit tak ada berkah. Sebab tu ambah royaknya duit kena tok wi molek. Tok hak 100, tok 100. Cara teratur wi tok molek. Tok wi jadi pelaga pala sama pala. Lepas dah tu taruh je tempat molek. Jangan duk tok kok kaki, jangan duk tok le puyuk, jangan tok le belanga. Ni kata duit sini selai situ selai. Tok wi molek. Lepas tu baca dia Bismillahirrahmanirrahim. Tika taruh Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lepas tu mana pesan? Siapa dia nak lekat duit, jangan orang bergetar waktu malam. Mula ayah hamba, bapa hamba, dia tak bergetar kat orang. Kalau orang nak bergetar malam, dia patah. Ginilah kalau nak duit ku semua mai besok. Hari ni mungkin cari bergetar duit orang lain. Esok mai ambil aku. Mula hamba ni dia patah mana tak orang bergetar malam dan dia tak bayar hutang waktu malam. Kita tengok ayah kita, bapa kita duit dia mai duk pun jawi, dia tak ada duit ni. Mai kapan selas 10. Babah jelah pun jawi mai duk sini tanah 5 rak. Ku nak tanah nyak ni ya kata. Ku tak ada nak banyak. Orang duk tawar kok 500 kok 500 kok serah masa tu. Ku tak murah, aku nak nyak ni. Aku nak 5 rak ni ya. 5 rak tanah ni aku ndak ku hidup cukup dah. Pahnya mari tak ada gapo selas pun kau. Tapi dia duk mari duk wa aman dengan Allah, duk wa aman dengan Allah, wa aman dengan Allah. Lepas tu dia patah cara hidup. Pas malam dia bangun pukul 3 dia buat maya taubat. Lepas pada maya taubat dia semaya hajat. Lepas semaya hajat malam maya tahajud. Lepas pada maya tahajud doa Allah, dia baca dalailul khairah ya. Ini amalan ayah mak. Nak malam pukul 3 cak dia bangun. Pukul 3 cak dia bangun. Bangun ke apa? Semaya taubat, semaya hajat, semaya qiyamul lail. Lepas pada qiyamul lail dia baca dalailul khairah. Lepas tu dia tak wi patah, dia suruh patah. Jangan wi hutang kok orang waktu malam. Kalau mu nak wi duit mu terlekat. Jangan wi hutang waktu malam, jangan bayar hutang waktu malam. Beres. Siapa yang nak wi duit terlekat, nak wi jadi duk dengan kita, lepas tu cari tak payah. Sebab tu kita tengok orang tua-tua kita ya patahlah kau, tapi buat kita lah ni mudah. Tengok orang tua dulu kan. Ni cara ilmu hidup ni. Orang tua dulu kalau dalam genuk dia tak habis beras. Nampak beras nak habis dia simpan ngirik lah. Dia tak ada habis di dalam genuk dia ada juga sutir 2 teh ataupun satu line ataupun apa skopi kena ada dalam genuk dia. Dia tak habis. Kenapa dia kata? Inilah kalau habis langsung orang panggil dia payah nak mari. Supaya juga lebih duit kita jangan habis langsung. Dan apabila habis langsung duit payah nak mari. Tu cara tu mau royak sikit-sikit dah. Siapa yang nak berjaya dalam hidup,
kita dengar kisah Nabi, banyak selawat ke Nabi. Lepas tu kita senyum dengan Nabi, baca ikhlas dengan Nabi, lepas tu baca bersih hati dengan Nabi, insya-Allah selawat kita diterima. Apabila selawat kita diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang buat amal selawat Fatih. Selawat ni amal terima daripada Babali Ngelegai. Babali Ngelegai terima daripada Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki di Mekah. Dah. Dua ni ada dua tarik ni selawat Fatih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Setengah riwayat lagi wan nasiri dengan waw, wan nasiril haqqi bil haqq. Tapi hak ijazah hak tarik amat terima ni nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nabi kata siapa-siapa dia baca selawat Fatih ni sekali dalam seumur hidup dia, nescaya orang ni akan masuk syurga Allah dan orang ni akan bertemu dengan aku di akhirat nanti. Haji wa amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Banyak buat apa dah? Duit kita cara jaga, hidup kita pun kena jaga, maya kita, ibadat kita. Sebab tu kena mengaji. Siapa dia nak buat amal kena mengaji. Kalau tak ngaji tak ada angin-angin nak buat amal kena. Maya turun orang tengok nama kebir tak dia tahu kebir baik. Orang tak ngaji, buat amal tak kena, buat amal tu hai tak terima. Pas pia nak wi tu hai terima amalan ya kena ngaji. Sebab tu tikmih nak wi orang ngaji pun 20 sifat 20. Lepas tu masalah kita kata tasawuf. Lepas tu kena ngaji fiqh. Pas orang kita lah ni reti fiqh ramai tasawuf tak ada. Pada pula kemana kecil, bak hukum kat malah kata pawi ke dia. Duk kedai kopi lebih dah buat Sepanyol lagi. Tasawuf tak ada. Tasawuf tak ada. Ni tasawuf pun ada kau tengok kat orang, oh Allah aku ni kurang weh. Aku ni doih ni aku ni banyak dosa lah, aku ni banyak silap dengan Allah Taala. Tengok dia mobil Allah aku ni teruk sekali. Tu tasawuf. Tu sebab tu kita kena ngaji buat apa insya-Allah dah faham tu sepanjang dah ni sejak setengah dah semua. Nak timih dah. Kena lagi timih ni. Sedap ke? Sejak setengah masuk. Dah tak apa buat. Tu. Karena itu benar kita. Tak apa dah. Insya-Allah. Lepas tu mau nak harapnya itulah kalau ibu bapa nak wisni dalam duit, ibu bapa nak patah. Amo royak semua dah kepada demo tali demo nak duit lekat kena patah. Malam jangan orang berhutang, lepas tu malam jangan bayar hutang. Nah amo patem nah kalau demo nak duit amo malam sama imo tak wi. Amo isok mari ambil menok. Kena patah. Nak patah. Kalau tak patah sini tak lekat, duit tak lekat. Walaupun duit banyak dia terbit bruf tak lekat. Orang panggil tak lekat ke apa macam mana dah. Orang panggil tak lekat habud dapur. Dah. Ya duit pun dia kena patah kau sebab apa banyak duk tanya ambo ni habaq mo royaklah tu. Baba. Nak buat aku mana nak wi ambo ni kaya tanya. Baba nak buat aku mana wi ambo ni kerja nak tagih. Nak buat lagu mana abang mau kerja tahu kerja gapo tak ada jaya sabuk ya tu. Buka kedai mampu jauh kedai. Buat kebun tak jaya kebun. Buka kedai lek malih bakal selegok tabung tinggal kedai situ. Ya orang kita ni ya kena buat tu supaya kita semaya dan nak semaya kena mengaji. Baru semaya kita sepenuh, baru semaya kita tu Tuhan terima. Dan apabila semaya kita Tuhan terima, kita buat gapo Tuhan mudah wijaya. Lepas tu kalau kita nak buka kedai kena mengaji cara kedai. Ni tengok dia mau buka kedai tak. Tapi Tuhan tak tahu cara nak layar orang lah mana. Lepas tu orang gapo luka kita dah banyak anak kan cok telak tu lagu mana. Dia tak reti. Kan berihan kedai dia tak reti cara nak buka kedai.
Supaya tengok demo muka anak tek. Tu di mana kata kita kena tahu. Dalam hidup pai kita ibu bapa tak ayah ibu bapa. Satu mana besarnya kalau ibu bapa tino yatim, nak wijaya duit nak lekat jangan berhutang lek malam, jangan bayar hutang lek malam. Patu nak kali nak taruh duit, baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Patu cara tilah rumah, dia cuci semua. Lah bilik kita pun we cuci, dapur kita belum tidur we cuci, dapat rumah we cuci. Insya-Allah murah rezeki. Ni malaikat rahmat tak masuk mula sebab dapat rumah ada ngam pempeh. Ada ngam benda cuma-cuma, ada ngam benda kotor-kotor, malaikat mai pak pem lagi. Hak masuk lagi syaitan masuk dalam rumah. Faham molek? Apabila syaitan masuk dalam rumah kita payah rezeki. Sebab amo ingat mula hamba ni, amo ingat budak-budak lagi. Amo dalam 2-13 tu, ayah amo ni. Dia bangun malam pukul 3, dia bangun maya taubat, maya hajat, maya tahajud, dia baca dalam sudah, dia bangun gerak tok kaki pukul 5.30, pukul 5 lebih kurang. Dia katak pondok tok kaki. Lepas tu belum pada nak gerak tu dah. Belum dia nak katak pondok tu dia nyapuh dulu. Nyapuh dak pai bala, nyapuh cuci pai bala. Lepas dah tu nyapuh dia gerak tok kaki. Gerak tok kaki nak semaya subuh. Esok lepas subuh tu sudah wa amal ya isyraq gapo duha, ya turun toteh-toteh pa mu jeginu. Sapuh nah, gapo tik thai ke. Thai lembu dak pai watah luar. Oh gapo terano gapo boleh siapa-siapa lapar luar ni. Dia kata, "Hei, mung nak murah rezeki, tapi mung saat ni tu jalan malaikat masuk mung tak leh. Dak pai mung ada tik lembu, dak pai mung ada najis, dak pai mung ada kekotoran." Pahmu nak murah rezeki tapi malaikat tak masuk di mula-mula lagi dah. Apabila malaikat tak masuk dalam mahmu, pahmu nak murah rezeki, dia tak murah. Sebab tu nak pesan pada ibu bapa kalau nak murah rezeki, sipai nak pergi rumah cuci. Pagi-pagi sipai sapu siapa, bakar siapa, kalau ada pempoh bakar lebih. Sebab malaikat rahmat yang turun mari masuk dalam rumah kita, patut rezeki sekali dah. Kalau malaikat tak masuk dalam kita rezeki payah. Kerja apa tu sekacau malaikat tak berdoa wi. Dan apabila malaikat tak berdoa wi, buat kerja apa pun tak jadi. Kerjalah deh. Syukur semua. Tak ada dekat duit. Syukur semua tak cukup semua. Kenapa? Rezeki kita tak berkat. Gitulah lebih kurang. Insya-Allah lain kali pula nah Allah agak kemaafkanlah kepada orang sini. Royak cara hidup sebab apa? Royak hidup ke hak lain tu royak sikit-sikit. Lepas tu cara hidup ni banyak orang duk tanya ni. Banyak orang duk soal ni nak buat lagu mana bapa. Nak kita jaya kata nak buat lagu aku kerja kedai jaya kata. Sebab tu mau royak kecek benda ni sebab hidup pe ni hak pentingnya. Depa letak jaya sini buat amal tak sedap. Kan? Kita susah nak kita pun susah. Dan kita susah nak ngaji pun payah. Nak duk bergetar. Susah tidur malam tengok tahun depan nak cari duit mana nak bayar ni tak ada bayar lagi. Go surat, go kain, go baju tak ada boleh bayar lagi. Insya-Allah dah. Gitu lebih kurang hamba harap maafkan kepada orang di bahasa orang dapat usul kita khasnya Datuk Imi. Dah patut terima kasih banyaklah kepada orang ke sini yang sambut agama pada malam ni. Alhamdulillah wa syukrulillah. Italah ilmu ada sikit sebanyak ni jadi naf'at, jadi berguna untuk diri dan untuk orang. Seperti Nabi kata wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diboleh ambil naf'atkan dengan dia. Amo boleh sikit, dan mampu boleh sikit. Nah, anak murid ni ramai dah beratus-ratus boleh royak semua dah. Boleh royak kat kampung lagi, boleh royak dalam YouTube lagi. Tak apa dah hak tok guru kat amo tu tok guru duk makan apa makan becang lah bagi pak kita ni. Mau duk ngajar siapa kau tok guru mo ni. Amo duk royak demo siapa tok guru mo ni. Tok guru mo dah sejuk supaya air masuk dalam kubur tok mo. Dah. Apa tu bagi anak-anak murid semua pun nak jadi berkat baik ni. Boleh royak kat orang walaupun tak alim besar tapi boleh royak kat orang. Boleh cerita kat orang. Kita boleh buat amal, demo boleh buat amal. Kita boleh reti, demo boleh reti. Cara semaya baik anak boleh royak. Hak ni dikatakan wa ilmin yuntafa'u bihi. Insya-Allah bapa mudah-mudahan apa yang mekecek ni kalau baik daripada Allah, hidayah pada Allah, taufik pada Allah, hak mana tak molek, hak mana tak comel itu daripada era hawa nafsu sendiri, kejahatan nafsu hamba dan buruk nafsu sendiri. Apatah harapnya orang sini selamat dunia, selamat akhirat, dapat berkat dalam hidup, di dalam anak, bini daripada rumah tangga semua dapat berkat dah. Berkat dalam hidup, berkat dalam
keluarga-keluarga kita semua dah berkat, alhamdulillah ya sejuk rumah kita. Anak berkat tu, dia berkat anak kita sejuk, bini kita dengan kata, duk sini deh, duk supaya alam punya sejuk, ya tak balah. Ni kau pagi-pagi lepas buyuk dah, tak ada dah. Dah, nak sejuk. Nah, sejuk insya-Allah pada tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yarfa' wa du'ain la yustajab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa ibadatika ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات. اللهم طول أمورنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسعنا إلى الخير وعن الشر أبعدا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علوما نافعا وأرزاقا واسعا وأعمالا صالحة مقبولا وسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. اللهم جمعنا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده إلا تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم.